Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syukri Ezosha. Okey, bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya. Okey, pada hari ini kalau ikut hari ini hari Sabtu kereta tak banyak. Dan sekarang ni dah pukul 1 lebih kan, 1 lebih tengah hari. Okey, so kalau sekarang tuan-tuan tengok dekat luar tu keadaan tengah hujan musim hujan sekarang ni. Walaupun kata apa, Melaka, Johor, Terengganu, PKPB dah ditamatkan, tapi di Nilai ni, di Negeri Sembilan ni masih lagi diteruskan. Tapi tak apa, cuma hari ni saya nak ajak tuan-tuan semua untuk kita dengar satu, bagi saya, ilmu yang bukan jenis DIY lah, tapi untuk pengetahuan kita, untuk kita dapatkan servis terbaik, di bengkel bengkel servis aircon kenderaan. Okey, pada tengah hari ni saya nak ajak tuan-tuan untuk kita tengok sebab kita dah sekarang ni dah tahun 2020 2020 dah, orang kata kalau dulu wawasan 2020, orang kata tahun 2020 ni kita dah duduk dekat suasana mungkin dah ada kereta terbang lah apa semua sebagainya, tetapi malangnya belum ada lagi kereta terbang. Tapi saya nak ajak tuan-tuan bahawa pentingnya untuk tuan-tuan tahu mengenai ilmu ataupun teknologi servis aircon kereta ni, sebab sekarang ni dah terlalu banyak teknologi baru. Cuma saya nak ajak tuan-tuan untuk kita tengok, kalau kita pergi ke bengkel-bengkel yang masih lagi menggunakan kaedah konvensional, bagi saya tak ada masalah nak pergi bengkel yang ada kaedah konvensional ni. Tetapi dia ada risiko dia, tuan-tuan. Ada risiko dia yang tuan-tuan kena tahu, sebab sebelum tuan-tuan pilih bengkel tersebut untuk pegang kereta tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu risiko dia. Sebab apa? Sebab benda ni dah berlaku dan kami ada pengalaman menerima customer yang pergi ke bengkel jenis yang konvensional ni lah. Okey, cuma saya nak ajak tuan-tuan untuk tuan-tuan fikir, sebab biasanya kereta yang ada masalah aircon ni, dia biasa customer ataupun anda sendirilah mungkin ada kenderaan, kalau kereta masih sejuk lagi, tuan-tuan tak akan pergilah ke kedai aircon. Sebab apa? Buat apa nak pergi kan, sebab aircon masih sejuk. Tapi kalau tuan-tuan dah start aircon dah rasa panas, dah tak selesa dalam kereta, tuan-tuan akan terpaksa juga pergi ke kedai aircon. Cuma saya nak ajak ataupun nak bagi tahu tuan-tuan, nak pilih kedai aircon ni, tuan-tuan kena tengok equipment dia. Kena tengok equipment dulu, apa yang dia ada. Sebab apa? Sebab saya nak elakkan tuan-tuan terkena dengan mungkin ada workshop yang masih guna kaedah konvensional. Cuma kalau dia dah lama pakai ke apa, itu dah pengalaman 10 tahun 20 tahun tu, itu lain ceritalah. Tapi saya nak bagi tahu risiko dia kalau tuan-tuan pilih bengkel yang guna kaedah konvensional ni. Okey, di sebelah saya ni, tuan-tuan boleh lihat ada satu alatan yang saya panggil meter gauge. Mungkin boleh fokus, boleh nampak. Okey, meter gauge. Ni selalunya kalau tuan-tuan pergi kat kedai aircon, dia akan ada benda Allah ni, kan? Benda Allah ni kalau ayat-ayat kampung yang kita panggil sotong lah, bukan sotong kering, sotong gantung. Kita biasanya technician aircon akan gantung dekat sini lah, tempat dia. Dia akan ada 2 meter, warna biru satu, warna merah satu, dan dia juga ada beberapa hose. Biasanya dia akan pakai 3 hose lah, iaitu hose yang ni dipanggil low pressure coupler, dan ini hose yang ada high pressure coupler, warna merah dan warna biru juga, ikut meter tu. Dan juga ada satu hose yang satu lagi warna kuning, ataupun tak kisahlah warna apa pun, yang akan pergi ke satu alat yang dipanggil vacuum pump. Dan juga dia akan pergi ke satu lagi tong gas, tong gas yang ada gas aircon lah. Tapi yang ada kat tangan saya ni yang kosong punya. Dan saya nak tunjuk je, sebab kami ada juga alat ni, kami bukan tak ada, cuma kami tak pakai sangat. Sebab apa? Benda ni dah ada dekat mesin yang kami beli. Okey, benda ni sebenarnya kaedah ni dah terlampau lama. Sebab bagi saya kereta-kereta sekarang ni ataupun moden ni, dia dah banyak menggunakan ECU ataupun Electronic Control Unit. Boleh dipanggil otak lah, otak pada kereta. Kereta ni pun dah ada otak dia. So bila otak dia ni nak berfungsi, dia akan baca dulu kandungan gas yang ada dalam sistem. Cuma masalah dia, bila guna kereta-kereta mungkin yang macam model Pro 2 ni, dia tak berapa detail ataupun tak berapa precision lah, mungkin bacaan gas dia. Dia tak kira berapa sebenarnya gas kena masuk. Kalau Continental mungkin ada, kereta-kereta yang high spec, biasanya mungkin ada. Dia akan kata, kalau kata contoh 1 gram, 1 kilo gas dia boleh pakai, dia akan bagi 1 kilo je. Kalau lebih, dia akan
stop working, dia tak mungkin aircon dia tak bergerak. Tapi saya nak bagi tahu kaedah yang menggunakan meter gauge ni ataupun sotong ni sebenarnya agak berisiko. Sebab apa? Saya nak bagi tahu risiko dia pada tuan-tuan. Tapi sebelum ni saya nak minta tuan-tuan tolong saya subscribe saya punya channel ni, dan juga tolong share dan ataupun like lah, tak kisah pun, untuk pastikan orang lain ataupun orang-orang yang terdekat dengan anda ni tahu benda yang sama. Sebab ilmu ni kena kongsi tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan je tahu, besok nanti saudara tuan-tuan kena, mungkin yang terkena adik-beradik ke kan, kena pula yang terkena pula dengan orang kata apa? Mungkin ahli keluarga yang terdekat, mungkin isteri kita ke yang tak tahu pasal kereta ni kan. So saya nak beritahu tuan-tuan, apa risiko dia? Apa risiko dia kalau guna meter gauge? Okey, pertama, meter gauge ni boleh digunakan bagi saya hanya untuk kita nak dapat reading je. Kita nak tengok tekanan gas cukup ke tak cukup dalam sistem. Sebab apa? Sebab bila gas kurang, kebiasaan dia technician aircon akan tengok high pressure dengan low pressure ni kan. Kalau high pressure ni terlampau rendah, kebiasaannya gas aircon tu dah mula berkurangan, dia dah nak habis ataupun dah bocor lah, senang cerita. Dan biasanya untuk itu boleh, yang itu boleh pakai meter gauge. Tapi kalau beli mesin yang macam kami ni, dia dah ada meter gauge dia, built-in meter gauge. Kalau boleh tengok kat sini dah ada warna biru, warna biru dan warna merah ni dah ada. Dia dah ada built-in dalam mesin tu. Tapi kalau meter gauge ni dia tak ada, kekurangan dia tak ada orang kata apa, ECU jugalah. Dia tak ada ECU macam kereta. Dia tak boleh baca berapa banyak gas yang telah dimasukkan. Okey, itu sebenarnya saya nak bagi tahu. Risiko pertama adalah dia tak tahu berapa banyak gas yang boleh dah dimasukkan ke dalam kereta. Sebab apa? Setiap kereta dia mesti ada dipanggil kuantiti gas yang boleh digunakan ataupun yang kena masuk. Contoh kalau di belah saya ni Pro 2 Beza ni, dia hanya guna 400 gram plus minus 30 gram. Dia mesti paling rendah 370 gram, paling tinggi 430 gram. Tetapi kalau guna meter gauge ni, dia tak boleh tahu berapa banyak gram gas yang dah masuk. Sebiasaannya technician akan tengok pada meter je. Kalau meter cukup, dia akan stop. Itu masalah dia. So bila terlebih pun kadang-kadang meter gauge ni dia tak boleh bagi tahu. Dia hanya bagi tahu tekanan saja. Dia tak tahu berapa kilo ataupun berapa gram gas dah masuk. So kebiasaannya kalau kena kes yang mungkin kalau terkurang, okey kan, terkurang daripada spek, okey lah, mungkin kereta tak ada masalah. Tetapi kalau yang terlebih ni, yang bagi saya sebut overcharge gas dalam sistem, itu masalah. Sebab apa? Sebab dia akan merosakkan kompresor, terutamanya komponen kompresor lah, ataupun alat-alat ganti yang lain. Contoh dipanggil apa, hose, sebab ada hose getah dalam sistem aircon kereta ni. Ada hose getah tu biasa kalau overcharge dia akan meletup. Dia akan pecah dan meletup, keluarkan letupan. Kadang-kadang tu saya pernah experience tengah jalan jumpa satu wira, saya tak tahu mungkin dia lepas buat survey aircon ke apa, tak pasti. Tengah jalan tu tiba meletup. Masa tu saya nak balik kerja, kan, meletup depan mata saya sendiri kan. Masa tu saya tengah bawa kereta kan, meletup depan mata dan nampak asap keluar kan. Sebenarnya bukan asap, dia gas. Tapi panik tak panik tuan-tuan? Mesti panik punya kan. Sebab apa? Sebab kita tengok kereta macam nak terbakar kan. So sebenarnya itu punca dia. Sebenarnya tekanan terlampau tinggi. Tetapi untuk kenderaan moden, kebiasaannya dia ada satu di kompresor tu, belakang dia tu dia ada satu valve. Mungkin yang kereta-kereta yang ada valve dia selamat sikit. Sebab apa? Bila tekanan tinggi, valve tu akan terbuka, dia akan buang gas. Tapi sama jugalah kenderaan, kemungkinan kompresor tu rosak pun masih ada lagi. Sebab tekanan terlalu tinggi. Okey, so yang keduanya, apa kekurangan guna meter gauge ni? Selain daripada dia tak boleh baca berapa jumlah gram yang dimasukkan ke dalam kereta, satu lagi dia tak boleh cek bocor. Walaupun ada cara, kadang-kadang saya tengok technician yang menggunakan meter gauge ni, dia akan guna vacuum pump. Kebiasaannya dia akan sedut udara daripada sistem. Dia dah tengok dah berapa lama tu, dia dah tengok meter tu dah sampai kosong. Dia akan biarkan, biasanya dia akan tutup valve-valve yang ada dekat meter gauge ni, dia akan biarkan dalam masa 30 minit. Tengok bergantung pada dia orang kan. Mungkin ada yang lama lagi kan, untuk nak lihat valve tu jarum tu naik ke tak. Kalau ada naik, maksudnya ada bocor lah. Tetapi masalahnya meter gauge ni dia tak boleh nak baca bocor yang halus. Bocor yang halus ni memang susah. Sebab apa? Dia tak boleh detect.
So cara dia nak detect mudah je. Dia akan bagi anda pakai dulu kereta. Okey, tuan pakai dulu kereta. Dalam masa seminggu datang balik kalau ada masalah. Kalau tak ada masalah, okeylah, pakailah kan. Tapi biasanya itu yang membuang masa sebenarnya. Sebab tuan-tuan masa bukan orang kata kalau jenis bekerja dengan orang ni, dia tak nak minta cuti, nak minta apa kan susah kan. So terpaksa datang balik ke bengkel nak minta tolong tengok apa yang bocor. Kan? Itu yang masalahnya bagi saya, membuang masa. So kita tak ada masa, bagi saya kita pergi tempat bengkel yang ada mesin. Sebab mesin yang macam kami buat ni, saya pernah tunjuk dalam video sebelum ni, dia boleh cek bocor kan. Dia akan vacuum, in the same time dia akan cek. Dia akan cek bocor ada ke tak. Dan last kali tu selepas dia dah habis vacuum, dia akan increasekan tekanan. Biasanya contoh kalau dia pakai 10 milibar, dia gunakan 30 milibar tekanan, dia akan increase kepada mungkin 50 milibar. Sebab apa? Dia nak cek sistem ada bocor ke tak. Itu kelebihan mesin. So bila dia tengok ada bocor, dia akan bagi tahu kepada technician tu, okey, kereta ni ada kebocoran. So nak macam mana? Nak cek seterusnya kan macam mana? Kan macam kami akan cek lah, sebab kami tak nak nanti customer datang kali kedua untuk buat servis aircon ataupun nak cek aircon yang tak sejuk lagi. So membuang masa. Dan bagi saya, biar kita buat kerja tu sekali jalan je, sekali arung kan. Maksudnya dah pakai kereta tu, insya-Allah tak ada masalah lagi yang akan datang selepas ni. Okey, so saya harap mungkin dua perkara tu je saya nak share untuk anda. Mungkin saya minta tolong sekali lagi, minta tolong tuan-tuan ataupun anda semua yang baik hati kan, yang tolong share video ni. Sebab apa? Sebab bukan semua orang tahu. Sebab benda-benda ni kebiasaannya nak dapat ni kena experience, baru tahu. Kadang-kadang tu ada orang yang dah experience pun dia tak tahu kenapa rosak. Sebab apa? Sebab dia tak tahu kan. So kita tak boleh salahkan dia lah. So saya harap mungkin dengan masa yang sekejap ni saya mohon maaf kalau ada salah kata. Mungkin kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. InsyaAllah kita akan sharekan ilmu-ilmu berguna untuk anda gunakan, untuk anda elakkan diri anda daripada terkena lah. Bagi saya suka guna ayat terkena kan. Okey, sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini. Minta maaf banyak sekali lagi kalau ada kesalahan silap, dan saya harap tuan-tuan boleh dapat sedikitlah ilmu yang saya sharekan kepada anda semua. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Okey, bye.